Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Semoga Ramadan ni makin menuju ke akhirnya makin kuat ibadat kita kepada Allah SWT. Jadi pada malam ni saya nak kongsi sedikit bagaimana program ataupun kempen Seri Kempen BMF kita pada ketika ini. Jadi saya dapat satu video berkenaan dengan bagaimana luahan perasaan daripada peniaga-peniaga kita, utamanya pembekal barangan rempah ratus kita di pasaran ini, yang mana mereka meluahkan perasaan sedih dengan sikap peniaga-peniaga kita di pasaran sana yang kurang memberi respon ataupun memberi sokongan kepada produk-produk kita di pasaran ini. Jadi kali ini saya nak kongsi bagaimana ada dua orang wakil jualan ataupun wakil daripada pihak syarikat Adabi, yang video ni saya dapat daripada FB Asri Janggut. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kerana memberi ataupun saya mengambil video ni sebagai rujukan kami untuk program Seri Kempen BMF ni. Jadi saya akan sharekan video ni, di mana kita dapat lihat bahawa bagaimana luahan daripada wakil daripada syarikat Adabi berkenaan dengan sokongan peniaga-peniaga, terutamanya peniaga-peniaga kedai-kedai makan dan juga kantin-kantin, malah catering sekalipun. Apakah mereka tidak mahu menyokong produk-produk orang Islam kita? Jadi kita tengok, kita tonton sama ada apa yang saya katakan ini betul atau tidak. Jadi kita refer pada dua orang wakil daripada syarikat Adabi ini untuk penjelasan lebih lanjut. Jom kita saksikan. Okey, yang ni luahan hati ke hati lah Okey, setuju tak saya cakap? Yang kedai-kedai restoran yang duk jaga catering, kebanyakannya orang Islam, orang Melayu kita. Depa support tak Adabi ni sebenarnya? Cakap terang. Dah try dah macam-macam dah. Bagi sampling, bagi apa, tetap dia orang tak. Nak babas, nak ala gapas, nak ini. Dah try macam-macam lah. Dah try macam-macam dah. Catering pun saya dah pernah bagi sampling. Catering? Tapi dia orang lepas tu Tak mau juga. Harga ke? Harga Tak sedap ke? Harga tak tahu dia orang kata tak. Alasan lah. Alasan itu memang alasan. Alasan lah. Okey, macam ni. Kedai-kedai makan, kedai-kedai kantin, catering. Kita ni orang Islam. Kalau kita tak tolong Adabi, siapa lagi nak tolong? Cukup lah kita nak kayakan apa company kafe, ala gapas, babas. Cukup lah. Saya pun rasa luahan daripada orang Adabi sendiri. Betapa susahnya mereka nak masuk market orang Islam ni. Bukan kerana mereka tak ada barang. Mereka dah cuba bertahun-tahun dah, tetapi orang Islam tetap tak bagi sokongan. Apa salah Adabi? Nak kata harga mahal tak ke bang? Mahal tak mahal. Lebih kurang. Pusing. Bukan semua barang mahal kan. Ada yang murah kan. So macam tu lah. So kita rasa sampailah cukup lah toke-toke restoran, toke-toke kantin sekolah, toke-toke catering, cukup lah kan. Mesti balik tolong orang Islam kan. Kalau tak nak ambil Adabi pun ambil lah Mak Siti. Tak nak ambil Mak Siti, ambil lah Cap O. Tak kisahlah, Adabi pun bukan nak cemburu ke, bukan nak apa ke, bukan nak marah, nak pergi hempuk apa ke, bukan. Tapi hampa kita siapa lagi nak tolong kalau bukan kita? Cuma yang dia orang bagi support pun sok. Perintah sok tulang, yes, dia orang akan guna. Dia orang akan guna kita. Itu memang killer Adabi lah. Tapi kalau rempah-rempah ni rempah kata je yang kurang. Adabi ada tak satu unit yang pergi ke kantin, pergi sekolah ke sekolah, kafe ke kafe? Pernah buat tapi gagal. Pernah buat gagal, tak berjaya. Tak boleh. Okey. Sale tak banyak. Tak lagi. Tak boleh buat lagi. Boleh try lagi sekali. Kita buat comeback lagi sekali. Testman lah. Testman. Kalau dia pergi kawasan tu, dia akan singgah semua. Kita cuba singgah. Okeylah, tak apa. Kita cuba. Cuba yang tu lah. Saya pun kita tegur cara terbuka aja. Kita nak semua pakat-pakat bangkit, semua pakat-pakat tolong. Adabi ini bayar zakat. Dia bayar zakat, dia dengan duit lebih dia boleh tolong orang pergi umrah, dia boleh tolong orang Islam yang susah, dia boleh tolong macam-macam. Dia boleh buat masjid,
Tokek dia pun pergi semayang hari-hari, doa kat kita, ya Allah ampunilah dosa muslimin dan juga muslimat. Tapi kita tak boleh nak tolong Adabi pasal apa? So harap pakat-pakatlah kita fikir ekonomi kita macam mana, ya. Saya merayu sangat-sangat lah dengan tokek-tokek catering ni. Lagi sekali merayu yang amat-amat sangat. Tokek catering, tokek kantin-kantin sekolah, kedai-kedai makan, makcik-makcik yang jual nasi lemak, yang buat kari, buat apa, please stop pakai barang kapir. Stop babas, stop ala gapas, stop. Pergi kepada syarikat orang Islam. Tak ambil Adabi pun tak apalah, jangan marah ha. Janji barang orang Islam. Itu saja. Tak marah, tak jealous, tak apa. Tapi please tolong. Opah ada? Opah apa nak? Tu opah lah. Lagi Mak Siti. Lagi Faiza. Faiza lagi. Itu lokal-lokal yang banyak-banyak. Lokal-lokal kecil-kecil tu kan. Okey, pakat-pakat insya-Allah. Ya, sebab memang semua rumah pakai opah. Okey, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sedikit luahan daripada syarikat orang kita, itu syarikat Adabi, di mana mereka cuba untuk masuk penetrate market orang kita, bukan market orang diorang, market orang kita. Market orang kita sendiri pun sukar nak masuk produk-produk yang dinamakan tadi. Kerana apa? Satunya mungkin sebab diorang dah terbiasa gunakan produk-produk orang lain. Jadi bila ada syarikat orang kita untuk mempromosikan produk mereka, mereka dah tak mahu dah. Kadang-kadangnya mereka takut pelanggan lari disebabkan rasa atau sebagainya. Tapi percayalah, kalau anda ada niat untuk tolong, insya-Allah Allah tolong balik syarikat anda. Kalau anda ada niat nak tolong bangsa kita atau nak tolong syarikat agama ataupun syarikat yang sama agama dengan kita, insya-Allah Allah pasti akan datang pertolongan untuk bantu bisnes kita untuk growth, berkembang. Kerana apa? Sebab sedikit yang kita hulurkan bantuan ataupun sokongan kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk ini, akhirnya duit yang kita pergi ke syarikat contohnya Adabi, dan syarikat Adabi akan membayar cukai dan juga zakat, dan duit itu pulang pula kepada masyarakat, dan masyarakat itu pula duduk di tempat anda dan membeli pula produk-produk anda di kedai makan tersebut. Dia akan berpusing di sekitar itu. Jadi ini memberikan lebih kegairahan untuk menaikkan bisnes umat Islam daripada kita fokus pada satu-satu jenama yang bukan jenama orang kita, yang akhirnya mereka tindas balik kita dengan keuntungan yang kita berikan pada syarikat tersebut. So fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat lebih kepada diri saya dan juga diri anda dan juga pendengar semua di serata negara tanah air kita ini. So semoga apa yang kita impikan, apa yang kita hasratkan anak cucu kita nanti, insya-Allah Allah makbulkan, dan supaya kita jadikan bangsa kita ataupun jadikan negara kita ni ditakbirkan oleh bangsa kita yang kaya, bukan bangsa kita yang korup, bangsa kita, bangsa Melayu Islam yang kaya, dan akhirnya dapat menumpahkan kekayaannya kepada semua rakyat di Malaysia, terutamanya umat Islam yang rata-rata tengok Melayu di Malaysia ni rata-ratanya di bawah B40, iaitu hidup seadanya. Maksudnya kalau terjadi apa-apa di pertengahan jalan, mereka tidak ada saving, tidak ada sebarang simpanan untuk menguruskan kehidupan mereka. Dan jika anak anak kita pandai, contohnya belajar cantik, belajar pandai, SPM, STPM, bila mereka nak menyambung pelajaran di universiti, kadang-kadang terkandas kerana ketidakmampuan kita untuk membayar yuran itu dan ini. Sebab benda ini pun berlaku pada diri saya juga ketika mana saya nak belajar di universiti dahulu. Bila ayah saya call semua sahabat-sahabat dia, orang-orang kuat dia untuk meminjam sedikit wang untuk melepaskan saya untuk belajar di universiti sana. Jadi saya dapat rasakan begitulah kot. Bukan saya seorang yang menghadapi keadaan tu, ramai terutamanya daripada bangsa kita. Kerana apa? Kerana kita ramainya adalah miskin. Miskin tu tak ada masalah, tapi miskin dunia dan juga miskin akhirat. Kerana apa? Bila kita miskin di dunia dan juga miskin di akhirat, akhirnya kita rugi. So kita naklah jadi orang kaya di dunia, dan semestinya kita mesti jadi orang kaya di akhirat sana. So semoga apa yang saya cuba kongsikan ini dapat menjamah sedikit idea dan juga dapat memberi sedikit kekuatan agar bangsa kita terus maju
di atas tanah Melayu ini. So, jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.